seterusnya pelajaran kita kali ini, semua siap dengan pensil dan buku catatan. Yaitu hukum nun, mati dan juga baris du. Inilah kita nak pelajari sekarang. Apa namanya? Hukum nun mati dan juga baris dua. Baris dua ialah namanya tanwin. Kalau kita perhatikan para penonton dan anak sekalian, dalam Quran kita baca saja, kita nampak banyak nun mati. Kita baca sedikit, banyak baris-baris dua. Sebab itu dalam kitab-kitab ulama semuanya, dia mulakan dengan nun mati punya hukum. Banyak. Kerana kita nak pelajari daripada mudah kepada yang susah. Bukan pada susah nak pergi mudah. Pada mudah kita naik meningkat. Jadi hari ini kita nak belajar tentang nun mati dan baris dua. Apa yang dimaksud dengan nun mati ni? Kita tak tahu juga. Apa nun mati ni? Nun mati ialah nun yang tidak ada padanya sebarang baris. Maknanya tak ada baris atas, tak ada baris bawah, tak ada baris baris dua pun tak ada, baris dua atas tak ada, baris dua bawah tak ada, baris dua depan pun tak ada. Yang ada tanda cuma mati. Itulah dia kata nun mati. Nun mati ni kita dapat lihat pada tulisan dan dapat didengar dengan lafaznya. Bila ketika bacaan wasal pun kita dengar, bacaan berhenti wakaf pun kita dengar. Nun mati kadang dapat pertengahan kalimah, dapat juga pada hujung kalimah. Tapi di pangkal tak adalah. Kalau mati macam mana nak dapat di pangkal? Di tengah dapat, di hujung pun dapat. Baik, kita lihat pada grafik kita. Lihat sekarang, cuba ikut semua. Yanhauna, cuba. Yanhauna. Tengok. Al-an'am. Al-an'am. Yanhitun. Yanhitun. Nampak tak sekarang nun? Ada tak dapat di tengah kalimah? Ada. Tengok al-an'am dapat di kalimah. Yanhitun. Nun hidup tak mau. Sekarang nun yang mati. Semua di tengah-tengah je. Lihat misal yang kedua pula lagi. Cuba ikut. An. Man. An. Di mana terletak nun sekarang? Di hujung. Di hujung kalimah pula. Jadi dia dapat di tengah, dia dapat di hujung. Baik, bagaimana dengan baris dua pula? Nah, kita nak kenal pula. Baris dua ataupun tanwin. Sebenarnya baris dua itulah juga nun. Ya, baris dua itulah nun. Dialah nun baris dua. Cuma ada berbeza sedikit. Baris dua selalu terdapat pada akhir kalimah isim, noun, ataupun dikatakan nama-nama sesuatu, isim namanya. Dia dapat hanya di akhir kalimah. Di tengah tak boleh. Dia hanya di baris dua di hujung. Baik baris dua dia di tengah tak pernah. Ini berbeza dengan nun mati. Ya, nun mati kita dapat dengar tulisan, dapat lihat. Waktu wakaf pun dapat kita dengar. Tapi baris dua tidak. Bila? Kalau kita lihat nun mati, dia berbeza. Baris dua, ketika wakaf, nunnya hilang. Kalau baca wasal, nunnya terang. Baik, kita lihat sekarang. Dalam misal, man a'ata. Cuba perhatikan sekarang. Cuba ikut. Man a'ata, cuba. Man a'ta. Itu dia. Man a'ata. Tengok. A'ata. Tengok. Nun sekarang di hujung Kalimah. Cikgu wakaf cuba kata man. Cuba dengar. Man. Dengar tak nunnya? Nampak lihat nunnya tak? Dapat. Baik, cuba terus. Man a'ta. Cuba. Man a'ta. Baca terus pun dengar. Baca berhenti pun Dengar. Baik. Sekarang tengok tunjukkan baris dua. Ini dia tengok baris dua. Ain, lam, ya, mim, alif. Aliman. Hakimah. Tunjukkan bagaimana Hakimah. Tengok ya. Tengok baca. Tengok. Aliman Hakimah. Cuba ikut. Aliman hakim. Dengar tak bunyi nunnya? Dengar. Ada nunnya nampak? Tak. Nun tak nampak. Baik, cikgu berhenti. Alimah. Cuba. Alimah. Ada dengar nun? Tidak. Nun pun tak dengar. Itulah beza antara dua. Tapi adik-beradik dengar. Jadi dengan ini kita faham. Nun dengan baris dua ada 3 perbezaan. Ada 3? Yang pertama, nun mati huruf asal dan huruf hijaiyah. Kadang-kadang juga ada tambahan lah, ya, tapi tak kira. Kita akan jadi asal. 1. Nun mati tetap pada lafaz dan pada tulisan. Boleh dengar. Tulisan nampak, lafaz pun nampak, dengar juga. Tapi sedangkan tanwin atau baris dua tetap didengar pada lafaz, tidak ada pada tulisan. Yang ketiga, nun mati tetap pada wasal dan waqaf.
boleh dengar. Dan tanwin tetap pada wasal, tidak pada waqaf. Inilah perbezaan antara tiga. Sekarang mari kita perhatikan kepada grafik kita. Cuba kita lihat sekarang. Ini baris 2, yang ini nun mati. Cuba ikut semua kata bun, cuba. Bun. Ini baris 2. Bin. Bin. Ban. Ban. Cuba kita baca yang di bawah. Cuba kata bun. Bun. Bin. Bin. Ban. Sama tak dengar bunyi? Sama. Tulisan lain? Yang ada 2 tadi, dia baris 2, nun tak ada. Perhatikan grafik kita. Inilah perbezaan antara baris 2 dengan nun dan mati. Alhamdulillah. Cikgu percaya anak-anak semua faham perbezaan antara 2 ini. Baik. Apakala nun mati ya, atau baris 2 bertemu dengan huruf hijaiyah, maka di sana terbit ada 4 hukum. Asal kita faham dah nun mati baris 2, apabila bertemu nun mati dengan huruf hijaiyah, ya ada 4. Huruf hijaiyah berapa dia? 28. Ingat, apabila bertemu nun mati dengan baris 2 dengan huruf hijaiyah yang 28, terbit berapa? 4 hukum. Cuba ikut semua, lihat grafik kita dan catat. Izhar, cuba kita semua. Izhar. Hukum pertama. Idgham. Idgham. Hukum yang kedua. Ikhlab. Ikhlab. Hukum yang ketiga. Ikhfa. Ikhfa. Hukum yang keempat. 4 hukum terbit apabila nun mati atau baris 2 jumpa dengan apa tadi? Huruf hijaiyah. Sekarang kita nak bincangkan tentang hukum izhar yang pertama sekali. Baik, sekarang cuba lihat grafik kita. Dan cuba ikut semua. Man khasyiah. Cuba. Man khasyiah. Lagi sekali. Man khasyiah. Man khasyiah. Apa yang para penonton nampak dalam grafik tadi? Kita nampak nun mati bertemu dengan huruf kha dalam 2 kalimah. Man 1, khasyiah 1. Itu. Bacaannya macam mana? Yang dikendaki. Cuba dengar bacaannya. Cuba ikut lagi. Man khasyiah. Cuba. Man khasyiah. Cuba Zahratul Lail baca macam mana? Man khasyiah. Lagi. Man khasyiah. Bagus. Semua dapat. Cuba kita amin dengar. Man khasyiah. Lagi. Man khasyiah. Betulkan lagi. Man khasyiah. Man khasyiah. Man khasyiah. Kita dapat dengar nun dibaca dengan terang, dengan nyata, dengan jelas, tanpa bunyi dengung. Tak dengung. Ada dengung tadi? Tak ada. Tak ada dengung. Kenapa jelas dan terang? Sebabnya dikeluarkan pada makhraj. Makhraj huruf nun ini dikeluarkan pada lidah, dikeluarkan dengan tepat. Dia tidak sembunyi-sembunyi lagi. Itu pasal kita kata dia terang jelas. Jadi kenapa pula tak ada dengung? Sebab apabila jumpa dengan huruf ini, hukumnya tak boleh dengung. 3 kesilapan yang boleh berlaku. Jaga anak. Kalau kita jumpa macam ini punya bacaan, nun mati, jumpa dengan huruf kha tadi, ada 3 perkara nak jaga. Tengok bacaan yang salah. Kalau orang baca macam ni, man khasyiah, mana dia liritkan punya baris. Man khasyiah, sa? Atau yang kedua, dia baca begini, man khasyiah, ini dilebihkan dia dengung. Juga salah. Yang ketiga, apa dia baca ni? Man khasyiah, apa yang ada buat sekarang? Berhenti. Jangan baca 3 bacaan ni. Yang pertama ingat sekali, kalau cikgu baca macam ni apa? Man khasyiah, apa namanya ni? Kan? Apa namanya? Baris dia lirikkan. Man khasyiah, lirikkan tak boleh. Yang kedua, man khasyiah, ini baru dah dengung. Tak boleh. Yang ketiga, man khasyiah, apa dia? Berhenti. Jangan ada bacaan yang macam ini, anak. Jadi alhamdulillah, apa yang kita dapat faham sekarang anak semua? Artinya, apabila nun ataupun baris 2 belum kita bagi misalnya, apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, di antara huruf hijaiyah ini satu daripadanya huruf kha, maka nun ini mestilah diterangkan, mestilah dinyatakan, mestilah dijelaskan bunyinya. Tidak boleh disembunyi-sembunyikan. Kalau sembunyi dia macam man khasyiah, itu sembunyi. Man khasyiah tak bunyi, dia terang. Man nak terang. Arti terang, keluarkan nun daripada makhraj dia. Mana makhrajnya? Kita akan tiba masanya, anak akan tahu di mana tempat huruf nun ini.
InsyaAllah. Kali ini hanya kita tengok bagaimana bunyi hukum-hukumnya. Baik, setelah kita tahu, jaga jangan kesilapan yang berlaku. Ada 3 macam tadi. Yang pertama, jangan liritkan dia punya bacaan, baris. Macam mana? Tengok. Man, tak boleh begitu. Yang kedua, jangan dia man khasyiya, tak boleh juga. Yang ketiga, jangan Berhenti. apa dia berhenti? Man khasyiya. Ini dilarang dalam bacaan kita. Jadi yang pertama, bacaan yang tepat. Alhamdulillah, anak telah pun faham hukum nun dan baris 2. Dia adik-beradik sama, cuma perbezaan sedikit saja. Nun boleh dengar, boleh lihat tulisannya di mana saja, waqaf ataupun terus. Tapi baris 2 tidak. Didengar bunyinya, tulisannya tak nampak. Ketika waqaf, dia hilang. Ketika wasal, baru kita dengar. Jadi sebab dia adik-beradik, sebab itu hukum izhar ni akan terbit 2 ni. Nun mati dan baris 2 adalah satu hukum. Segala apa yang telah cikgu berikan, cikgu akan soalkan semua masalah-masalah yang telah cikgu berikan kepada anak-anak. Jadi lihatlah kepada catatannya. Hingga kita bertemu para penonton sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebagaimana yang telah kita faham, membaca Al-Quran tanpa bertajwid adalah berdosa. Kerana ia telah menjadi fardu ain kepada pembacanya. Apa makna tajwid? Tajwid ialah suatu ilmu yang dikenal dengan cara melafazkan kalimah Al-Quran, iaitu menunaikan bunyi lafaz-lafaz setiap huruf haknya dan mustahaknya. Begitu juga dengan sifat-sifatnya dengan hukum mat-matnya semua. Apa makna haknya ni? Apa maksud yang dimaksudkan dengan haknya? Haknya ialah menunaikan segala makhraj tempat huruf ini keluar. Itu maksud haknya. Dan mustahaknya makna lain pula. Yang menunaikan segala sifat-sifat yang tidak boleh diceraikan antara huruf. Kalau kita tidak tunaikan sifat, artinya huruf tidak betul bacaannya. Ringkasnya, anak-anak semua, melafazkan setiap huruf dengan fasih dan betul dan tepat, itulah sebutan yang dilafazkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak telah faham dan telah pun catat pada pelajaran lalu arti isti'azah, arti basmalah dan hukum-hukum bacaannya. Begitulah seterusnya anak telah faham wajah-wajah bacaan isti'azah dan juga basmalah ketika baca Quran. Ini adalah perlu diketahui oleh setiap pembaca Quran kerana ia muqaddimah khas ataupun asas dalam bahagian ilmu tajwid. Cikgu telah menjadikan beberapa soalan dan cikgu percaya anak-anak yang telah mencatat dan telah faham dapat memberikan jawapan-jawapan ini khasnya tentang hukum nun dan baris 2 yang telah kita bincangkan, yang telah kita pelajari pada pelajaran yang lalu. Cuba anak-anak semua dengar soalan cikgu. Terangkan perbezaan antara nun mati dan juga tanwin. Yang ada baris 2. Apa beza antara nun mati dengan baris 2 yang dinamakan tanwin? Cikgu kemukakan soalan ini kepada Halilah. Bagaimana Halilah? Nun mati dan tanwin sebenarnya sama, cikgu. Sama, ya? Ya. Ia hanya berbeza dari segi tulisan ketika wakaf, ketika wasal dan rupa bentuknya. Tetapi bersamaan pada bunyi. Ya, tepat. Bunyi sama. Nun mati dengan baris bunyi sama. Cuma beza sedikit saja dalam tulisan lain, dalam lafaz lain. Itu saja beza. Ya, soalan kedua. Cikgu nak tanya pula kepada Muhammad Amin kali ini, ya. Tapi dengar semua. Cikgu percaya semua boleh menjawab soalan ini. Berapa hukum nun mati dan juga baris 2 tanwin manakala bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang 28? Berapa hukum yang terbit padanya? Cuba Amin. Terbit padanya 4 hukum, cikgu. 4 hukum, ya. Ya. Baik, terangkan satu-satu. Yang pertama, izhar. Izhar, Yang kedua, idgham. ya. Yang ketiga, iqlab. Ya. Yang keempat, ikhfa, cikgu. 4. Kalau nun mati atau baris 2 bertemu dengan huruf yang 28 huruf hijaiyah, kata Amin 4. Izhar, idgham,
iqlab dan juga ikhfa. Kita telah mulakan dengan rancangan yang pertama, bahagian yang pertama, iaitu tentang hukum izhar. Baiklah. Cikgu nak bertanya pula kali ini. Ya. Cuba kita minta kepada Zahratul Lail, ya. Cuba jawab. Atau beli dulu satu misal. Boleh tak? Satu misal yang telah kita catat dulu. Boleh tak berikan? Ingat tak? Contoh izhar, cikgu. Iya. Contohnya, Kita dah bagi dulu misal kan? Ya. Apa dia? man khashiyah. Tepat. Man khasyah. Tepat bunyinya. Bagaimana kita nak bunyikan? Apa kita nak jaga di sini? Macam mana? Hendaklah dijelaskan, Nah, nyata dan terang tanpa berdengung. tanpa berdengung. Tepat, nyata, terang, jelas, tanpa dengung. Kalau dengung, bagaimana ada bacaan yang salah juga. Cikgu dah terangkan, ada 3 macam bacaan. Kalau kita baca izhar ini tentu salah bacaan. Boleh Zahra terangkan balik? Boleh, cikgu? Yang pertama, memanjangkan baris. Contohnya, man khashiyah. Man khasyah. Salah kalau orang baca begitu. Man khasyah. Man. Satu. Baik, yang kedua? Yang kedua, bunyi nun mati ada berdengung. Contohnya, man khashiyah. Didengungkan pula. Kita tak dengung. Kita man khasyah. Nah, salah. 2. Yang ketiga? Yang ketiga, ada berhenti di antara nun mati apabila bertemu dengan huruf yang selepasnya. Misal? Misalnya, man khashiyah. Berhenti pula. Man khasyah. Ini tidak dikendaki dalam 3 macam. Yang dikendaki, iaitu macam tadi dikatakan, man khasyah. Man khasyah. Itulah dia, anak-anak. Apa yang telah kita dapati dalam perkara yang telah diterangkan tadi oleh apa? Zahratul Lail tadi. Baiklah, begitu juga kalau hukum wasi'un alim. Baris 2, anak. Kalau jumpa dengan huruf ain, tadi kalau jumpa dengan huruf kha. Misalnya, lihat kepada grafik kita. Bacaan yang tepat, wasi'un alim. Cuba ikut semua. Wasi'un alim. Ini bacaan yang tepat. Lagi sekali dengar. Wasi'un alim. Wasi'un alim. Lagi sampai tepat. Wasi'un alim. Wasi'un alim. Artinya, baris 2 ni hendaklah diterangkan, dijelaskan, dinyatakan bunyinya tanpa dengung. Baik, cikgu nak tanya kepada Taha. Ada tak wasi'un alim kalau ada bacaan yang silap dalam macam yang 3 kita, boleh tak terangkan? Boleh, cikgu. Cuba. Yang pertama, memanjangkan baris. Cuba misalnya. Wasi'un alim. Itu dengung. Wasi'un. Itulah banyak baris. Cuba lagi. Wasi'un alim. Tidak, tak ada panjang. Lagi. Wasi'un. Wasi'un. Cuba. Wasi'un alim. Itu yang salah. Ini banyakkan Baris. Jangan anak baca begitu. Yang kedua. Melebihkan bunyi dengung. Cuba. Wasi'un alim. Tak boleh juga. Yang ketiga. Berhenti. Macam mana? Wasi'un alim. Itu dia anak. Dalam baris 2 pun begitu. Dalam nun mati pun begitu. Tidak boleh benarkan baca macam ini. Melainkan kita terang nyata tanpa apa? Tanpa dengung.